سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam Haji Yahya, tidak lupa juga kepada staf kepimpinan masjid, Tuan Nazir selaku pimpinan, dan seterusnya kepada seluruh ahli jawatan kuasa, dan tak lupa kepada tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat selaku ahli jamaah di awal pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman, dan dengan kefahaman itulah kita mengharapkan semoga kita dapat beramal dengan penuh yakin dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung semula kuliah pengajian kita dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah setelah mana kita bercuti selama sebulan kerana kita meraihkan ibadah Ramadan dengan kita memberikan peringatan demi peringatan berhubung dengan Ramadan, supaya kita tidak ketinggalan dalam mendapatkan manfaat yang sangat besar yang Allah sediakan pada bulan Ramadan. Tapi kini Ramadan mau tidak mau telah meninggalkan kita, maka kita akan meneruskan kehidupan kita dengan terus mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak ganjaran-ganjaran yang Allah beri, cuma kadang-kadang tak diingatkan, dan kadang-kadang diingatkan tapi kita lupa, dan kadang-kadang juga diingatkan tetapi kita abaikan begitu saja. Bila datangnya bulan Ramadan, biasanya kita akan mencari dan mengejar amalan-amalan, termasuklah salah satu daripadanya amalan iaitu kita nak melakukan ibadah mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini amalannya sangat besar. Kira mana kita beribadah pada hari tersebut kena pada malamnya dan waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita ganjaran pahala seperti mana kita beribadah selama 83 tahun lebih, 1000 bulan. Tapi adakah bermakna bila mana bulan-bulan yang lain kita tak dapat mengejar, mencari ganjaran sedemikian? Masih ada peluang. Maka sebab itu kita kena banyak membaca Al-Quran, banyak membaca hadis Nabi SAW, dan kita lihat apakah amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, termasuk juga dengan para sahabat. Nabi mengakui, sebab itu bila mana ditanya kepada Nabi SAW, siapakah yang terselamat daripada neraka Allah, maka kata baginda Nabi, allati takunu ala mislih ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang selamat daripada neraka itu adalah orang yang mengikut jejak langkah aku, iaitu baginda Nabi, dan mengikut jejak langkah para sahabat, ashabi. Bukan ikut ustaz, bukan ikut tuan guru, ikut Nabi SAW dan mengikut para sahabat. Sebab ustaz-ustaz ni dia bukan lesen masuk syurga. Selalu saya ingatkan di mana-mana pun, ustaz bukan lesen masuk syurga. Kadang-kadang ustaz lebih awal masuk neraka daripada orang lain. Andai kata amalan yang diajarkan itu adalah ajaran-ajaran yang salah dan membawa kepada amalan-amalan yang salah, maka dia menjadi penyebab orang melakukan kesalahan dalam ibadah, maka dia akan menanggung. Begitu juga kalau dia mengajak kepada kebaikan, maka orang beramal dengan kebaikan yang diajar itu, maka orang yang beramal itu mendapat ganjaran pahala, dia juga akan mendapat ganjaran pahala.
Maka sebab itu apabila nak menyampaikan sesuatu, maka hendaklah berdasarkan kepada kebenaran. Ayat yang mudah Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Demi masa, kata Allah, manusia itu berada dalam kerugian, rugi belaka, kecuali 4 golongan, kata Allah. Siapa? Orang yang beriman. Kena berusaha meletakkan diri kita sebagai golongan yang beriman. Tetapi beriman saja tak cukup. Setelah mana kita beriman, kena ikuti dengan yang kedua, beramal soleh. Kalau dia mengaku saya orang beriman, tapi tak beramal, tak jadi. Dia kena beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, kata Allah dalam Al-Quran, berpesan-pesan dengan kebenaran. Maksudnya, bila nak berpesan dengan kebenaran, kena ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, macam mana dia nak pesan ke orang? Bila kata kebenaran, dia kena ada ilmu untuk membezakan yang mana benar, yang mana salah. Qulil haq walau kana murran, Nabi kata, berkata benar walaupun pahit. Dan dalam Al-Quran Allah sebut di sana, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan, jangan kamu sembunyi kebenaran sedang kamu mengetahui. Jadi kena ada ilmu supaya kita boleh membezakan yang manakah benar, yang manakah salah, yang manakah hak, yang mana batil. Kena ada ilmu. Bila ada ilmu, baru kita boleh menyampaikan. Sebab itu Allah sebut di sana, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Dalam masa kita berpesan, pastinya ada rintangan, ada cobaan, ada tentangan daripada orang yang kita menyampaikan. Walaupun yang kita sampaikan itu benda yang baik, tapi ada yang akan menentang. Maka di situ kita kena bersabar. Kena bersabar. Paling tidak kita kena bersabar dengan hukum-hukum Allah. Hari ini kalau kita tengok dakwah ni tuan-tuan, patutnya ustaz-ustaz ni dia berdakwah kepada golongan non-Muslim. Bagi dakwah kepada non-Muslim, bagi mereka faham tentang apakah kelebihan Islam. Kerana Islam itu aslam taslim, Islam selamat. Tapi hari ini pendakwah-pendakwah banyak kena memberikan ruang masa itu untuk berdakwah kepada sesama Muslim. Kerana sesama Muslim pun masih ramai lagi yang tidak faham di manakah hak, yang manakah batil, yang manakah halal, yang manakah haram, dan di mana letaknya syubhat. Sebab itu kalau kita lihat di media-media sosial, banyak hari ini ramai yang bawa benda-benda yang kadang-kadang seolah-olah yang haram menjadi halal. Atas alasan ya mereka melihat bahawa orang lain buat. Sebab tu ada seorang artis, kalau kita lihat, hebat orangnya pun, pegang jawatan presiden macam-macam juga. Bila mana dia makan di kedai non-Muslim, dia kata kedai ni halal. Daripada zaman dulu, orang dulu dah makan dah. Jadi alasan dia, ramai orang main makan. Walaupun kedai ni kedai non-Muslim, tapi ramai orang makan. Ni halal ni, halal. Halal bukan sekadar cop logo. Bukan setakat cop logo. Halal ni. Halal ini kita kena ada ilmu untuk membezakan di manakah halal, di manakah haram, dan di mana letaknya syubhat. Kalau kita merasakan benda itu berada di dalam keraguan, maka syubhat. Maka bila syubhat, elok kita tinggalkan. Ini kadang-kadang kita mengambil pendekatan, oh ada cop logo halal. Cop logo halal ni tuan-tuan, ni dikeluarkan oleh JAKIM. JAKIM dia keluar, berapa ramai pegawai JAKIM. Saya duduk di Jabatan Agama dulu tuan-tuan. Pegawai yang duduk bahagian penyelidikan ni berapa kerat je pun. Dalam daerah Kelang ni, berapa pegawai yang duduk di bahagian unit penyelidikan? Tak ramai. Paling tinggi 4 orang. 4 orang nak jaga satu daerah Kelang ni. 4 orang ni dia boleh pergi ke setiap tempat sembelihan ayam untuk nak tengok sembelihan halal ke tidak. Tak mampu dia. Nak harap siapa?
Yang ada masing-masing itu bukan bidang saya. Ni kadang-kadang penyakit ni. Duduk sembumbung di bawah satu pejabat agama tetapi membahagikan tugas. Tak apalah membahagikan tugas untuk memudahkan, tetapi jangan sampai tahap menghalang dia melaksanakan tugas orang lain untuk maslahah ummah. Dia tak bagi cek sebab dia kata tu bukan bidang saya. Dia dengar ajaran sesat berlaku, dia tak cek sebab tu bukan bidang saya, itu bahagian unit penyelidikan. Ini yang kadang-kadang silapnya masyarakat. Akhirnya hari ni yang nak tegur siapa? Tegur ni tugas Jabatan Agama, tugas Datuk Mufti. Kita tak payah tegur, tu bukan kerja kita. Ini yang silap. Dulu saya pernah sebut, tak tahulah tuan-tuan pernah ingat tak, beberapa tahun yang dulu. Mula-mula saya sampai dulu saya pernah sebut, jangan amalkan budaya TTC. Budaya tengok taik cicak. Apa budaya tengok taik cicak? Bila kita masuk nak sembahyang dalam masjid, masuk nak sembahyang sunat, angkat takbir Allah, nampak taik cicak kat depan. Kita pun, kenapa taik cicak ada kat sini? Mana pergi Tok Siak ni? Elau nak ambil, taik cicak tak buang. Dia pun beralih tempat pergi duduk sebelah, semayang di sebelah sana. Taik cicak ke situ. Datang ustaz nak bagi kuliah pula, ngangkat takbir Allah, tengok taik cicak. Apa punya masjid? Datang kita jauh-jauh nak semayang, taik cicak pun mereka yang ramai tak pernah tak tengok, kau tak buang. Ustaz yang nak bagi kuliah tu pergi semayang ke sana pula, taik cicak di situ. Sebab apa? Budaya tengok taik cicak ini, dia kata taik cicak ini tugasnya orang yang namanya siak atau noja. Tugas dia itulah kena ambil buat. Padahal tugas ini adalah tugas masyarakat umum. Cuma kita spesifikkan, berikan satu jawatan itu supaya dia lebih memberi penekanan. Tetapi tidaklah bermakna orang lain tidak dipertanggungjawabkan. Maka inilah yang kita kena lihat supaya masyarakat kita kembali berada atas landasan kebenaran. Jadi hari ini kita nak sebut balik apa yang kita tinggalkan dalam pertemuan kita yang lalu, iaitu tentang bagaimana kita beriman kepada malaikat. Dalam rukun Islam, beriman kepada malaikat ini, dalam rukun iman, beriman kepada malaikat ini dia salah satu daripada rukun. Jadi kita kena beriman adanya malaikat, kerana malaikat ini dia akan membuat catatan. Dia tidak akan tinggalkan apa yang dicatatkan itu dan dikemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai malaikat, kita dah sebut dulu ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Tapi bukan 10 itu saja, banyak lagi malaikat-malaikat yang lain. Kalau dulu kita sebut malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, malaikat Israfil meniup sangkakala, Mikail yang mendatangkan hujan, berikan rezeki sebagainya. Lepas tu malaikat apa? Malaikat maut. Kita panggil malaikat Israel. Padahal dalam Quran dia sebut malaikatul maut. Kita bubuh nama malaikat Israel, tak apalah, tak salah pun. Sebab apa? Kalau tidak nak buat nasyid tak sedap. Jadi bila bubuh nama malaikat Israel itu sedap dah sikit. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil. Dengar sedap sikit. Sebab apa? Buh nama malaikat Israel. Kalau pun nama malaikat maut, dia rasa, tak apa nak sedap, tak kena. Tak apalah. Yang penting kita tahu 10 malaikat itu, Raqib, Atib, Malik, Ridwan, Munkar, Nakir, ini 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Tetapi ada lagi malaikat-malaikat yang lain, seperti mana yang selalu kita sebut malaikat Zabaniyah, malaikat yang ditugaskan untuk azab penghuni-penghuni neraka. Ada lagi malaikat yang namanya malaikat apa? Yang menjaga aras. Malaikat yang menjaga aras tak disebut dalam 10 yang wajib.
diketahui, tetapi dia salah satu daripada malaikat yang ada, yang Allah ciptakan. Malah malaikat ni, kalau kita baca di dalam surah Al-Fatir, dalam surah Al-Fatir kita dah baca dulu ayat yang pertama itu, Allah sebut apa? Allah sebut malaikat ini, ada malaikat yang bersayap 2, ada malaikat yang bersayap 3, ada malaikat yang bersayap 4. Itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatir ayat yang pertama. Tapi kalau kita merujuk di dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyebutkan malaikat Jibril alaihi salam. Jibril yang selalu berdamping dengan Nabi, datang hantar wahyu ini, Nabi sebut malaikat Jibril ni ada 600 sayap. 600 sayap. Kita ni benda yang kita dah sebut, kita ulang sikit je lah. 600 sayap. Menunjukkan kata apa? Yang Allah sebut dalam Quran tu sebahagian daripada malaikat aja. Yang sayap 2, sayap 3, sayap 4 ni. Tapi banyak lagi malaikat-malaikat lain. Malaikat Jibril ada 600 sayap. Sebab tu Nabi ketika mana dia melihat wajah sebenar malaikat Jibril AS, dia kagum. Dia kata, hebat engkau ni Jibril. Kejadian engkau ni Allah jadikan memang hebat. Jibril kata apa? Jangan kamu rasa terkejut sangat, kagum sangat tengok aku ni. Sebab aku ni ada 600 sayap. Kecil je ni. Kecil macam mana kata Rasulullah? Sebab bila mana Rasulullah lihat, bila malaikat Jibril AS ni dia buka satu sayap dia. Buka kiri, buka kanan. Baru satu sayap tu yang dibuka. Tertutup langit dengan bumi, tertutup. Nak tunjukkan besarnya malaikat Jibril. Itu pun dia kata jangan kagum dengan aku Muhammad, kerana ada lagi yang lagi besar. Siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil, malaikat apa? Yang meniup sangkakala. Malaikat itu lagi besar. Kerana kata Jibril AS, malaikat Israfil ini dia ada 600 sayap di sebelah kanan, 600 sayap di sebelah kiri. Jadi jumlah sayapnya 1200. Ui, kalau begitu hebat malaikat Israfil ni. Tak besar. Dia kata ada lagi yang lagi besar. Ada lagi. Ya, malaikat yang memegang arasy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu lagi besar. Dia ada 1200 sayap di sebelah kanan, 1200 sayap di sebelah kiri. Maksudnya dia ada 2400 sayap. Kalau dia buka satu sahaja sayap dia, kata Jibril alaihissalam, aku yang kamu lihat besar, Israfil yang kamu kata lagi besar, boleh bernaung di bawah satu sayap dia sahaja. Maksudnya besar sungguh malaikat ni. Jadi kalau nak ikut nak tunjuk something, malaikat patut lebih jadi something daripada manusia. Tapi ada tak malaikat duduk dalam geng line 3? Ini geng 3 line ni. Oh, ini jangan main-main ustaz, depa ni grup 3 line. Manusia ni something tik kucing je. Berani waktu ramai ya. Waktu seorang-seorang dia pun takut juga. Ya. Tapi malaikat ni dia satu pun dah cukup hebat dah. Tapi dia tidak pernah tunjuk kebongkakan dia, keegoan dia, kesombongan dia kepada pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita patut kena orang katakan belajar dengan malaikat ni. Tengok macam mana tawaduknya mereka. Malaikat yang bertasbih, sentiasa bertasbih. Kita tasbih sikit aja, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Bila lebih sikit, orang tasbih ni 33 kalinya, apa hal pula ustaz ni sampai 50 dia ni? Baru lebih sikit je pun. Malaikat yang rukuk, dia sentiasa rukuk kepada Allah. Malaikat yang sujud, sentiasa sujud kepada Allah. Sebab itulah kita dianjurkan solat sunat apa? Solat sunat tasbih. 300 tasbih. Tapi penat 45 minit. Penat ustaz. Ni qiyamul lail ni nak buat apa ustaz? Bagi taklimat sikit. Kita mulakan qiyamul lail kita dengan kita menunaikan sembahyang sunat tahajud 2 rakaat.
Lepas tu Ustaz, lepas tu kita semayang sunat taubat 2 rakaat. Selepas tu kita semayang sunat hajat. Selepas tu Ustaz, semayang witir lah kot. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Tak ada tasbih. Kalau ada tasbih saya tak larat Ustaz, saya tak datang. Ustaz je lah buat qiyamul lail. Padahal kalau kita buat selalu, tuan-tuan, tiap-tiap hari kita buat ataupun seminggu sekali kita buat, dia tak akan jadi penat. Semayang sunat tasbih 300 kali kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baru 300 kali kita bertasbih kepada Allah, sedangkan malaikat sentiasa bertasbih kepada Allah. Tetapi Allah masih lagi memilih manusia, diletakkan sebagai pemimpin, sebagai khalifah untuk mentadbir alam ini, mentadbir bumi ini. Maka Allah pilih manusia. Sepatutnya kita kena bersyukur dan kita kena jagalah pilihan yang Allah pilih kita ini supaya tidak melihat satu pilihan yang salah. Jadi kita lihat apakah tugas-tugas malaikat. Tugas malaikat Malik, Ridwan, Jibril, Mikael, semua ni kita dah tahu. Kita nak lihat tugas-tugas malaikat yang ada di alam dunia, yang ada hubungannya dengan manusia. Jibril alaihissalam memang dia berhubung dengan manusia, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu. Malaikat seperti mana Malik, Ridwan, dia akan jaga besok baru kita jumpa. Syurga neraka besok. Mungkar Nakir akan jumpa dengan kita mana? Dalam kubur. Raqib Atid ada sentiasa ni dengan kita ni, tengah buat catatan tapi kita tak nampak rupanya. Tapi nak bagi tahu bukan sekadar Raqib wal Atid. Ada lagi malaikat-malaikat lain yang bersama dengan kita, maka bila kita tahu keberadaan mereka itu bersama dengan kita, maka kita akan berhati-hati dalam segala tindakan. Jangan ingat orang tak nampak urusan kita, maka kita boleh melakukan perbuatan rasuah. Jangan ingat orang tak lihat perbuatan kita, kita boleh melakukan perzinaan sesama kita di dalam bilik yang tertutup. Sedangkan Allah melihat, malaikat sentiasa membuat catatan. Baik, apa tugas malaikat di alam dunia? Pertama, ada malaikat-malaikat yang bersilih ganti mengawasi manusia, yang bertemu di waktu subuh dan berpisah di waktu asar. Ini pun dah kita sebut juga kadang-kadang dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Ada malaikat, dia turun duduk dengan kita. Tadi dah turun dah, kita tak nampak. Waktu kita nak semayang asar, nak semayang subuh tadi, malaikat ni dah turun. Dia bersama dengan kita, sekarang pun ada dalam majlis dengan kita, tapi kita tak nampak malaikat ni. Malaikat ini akan sentiasa membuat catatan di atas apa yang kita lakukan sepanjang daripada waktu subuh sampailah petang nanti waktu asar. Kita bermuamalah dengan siapa, kita jumpa siapa, berurusan, semua dia buat catatan. Dan bila masuk saja waktu asar, malaikat yang turun tadi dia akan naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengemukakan apa yang kita lakukan. Waktu mana dia naik, waktu itu juga turun satu lagi malaikat yang akan bersama dengan kita, dan dia mula membuat catatan dan menjaga kita, melihat apa yang kita buat daripada waktu asar petang nanti sampailah kepada subuh besok. Jadi kalau besok tak bangun subuh, dia naik beritahu ke Allah, wahai Allah, hamba engkau yang namanya si fulan ni, aku naik jadi dia tak sembahyang subuh. Jadi ramailah malaikat naik bagi tahu kepada Allah, wahai Allah, ramai sungguh hari ini depa tak sembahyang subuh. Depa tak sembahyang subuh? Kenapa dia orang tak sembahyang subuh? Sebab hari ini hari 1 Syawal. Hari raya, wahai Allah, depa raya sungguh sampai tak sembahyang subuh. Lepas tu malaikat yang turun subuh tu pula lagi naik mengadu ke Allah Ta'ala. Ramai betul depa sembahyang tadi, wahai Allah. Semayang apa? Semayang sunat Aidil Fitri. Subuh tak semayang, Aidil Fitri semayang.
6 jahanam betul kita. Kadang-kadang silap. Kita mengejar yang sunat, yang wajib kita abaikan. Tu salahnya kita. Baik, malaikat ini ketika mana dia naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia nyatakan kepada Allah sebab Allah tanya kepada dia. Hadis di dalam riwayat yang satu hadis di dalam Sahih Bukhari wal Muslim, apa katanya? Bila mana dia naik bertemu dengan Allah, Allah akan tanya, bagaimana keadaan hamba-hamba aku ketika mana kamu tinggalkan? Allah tanya malaikat. Bila Allah tanya malaikat, bagaimana keadaan hamba-hambaku, kita kena riliskan kekusutan di minda kita. Jangan ada sama sekali kita menganggap, oh Allah ni tak tahu rupanya. Sebab tu dia tanya malaikat, macam mana keadaan hamba aku waktu kamu tinggalkan tadi? Tidak. Allah maha mengetahui. Dia tanya itu pertamanya sebab nak tengok bagaimana laporan yang dibuat oleh malaikat. Walaupun dia sedar malaikat ni hamba dia yang sangat patuh, tapi dia tanya juga. Yang kedua, nak memastikan tugasan itu berjalan. Walaupun dia tahu malaikat dia ni sangat patuh, tapi nak memastikan lagi. Sebagaimana malaikat pernah buat ketika mana Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak lantik khalifah di atas muka bumi. Malaikat tahu yang nak lantik ni Nabi Adam. Adam ni bukan macam kami, dia manusia. Manusia ni jenis dia suka membuat kerosakan di atas muka bumi. Lalu malaikat tanya kepada Allah, adakah kamu nak menjadikan di kalangan hamba-Mu itu orang yang melakukan kerosakan sehingga menumpah darah di atas muka bumi ini? Dia tanya kepada Allah. Dia tanya tu bukannya bermaksud dia nak mengingatkan Allah. Tidak, dia tahu Allah Tuhan yang maha mengetahui. Dia tanya itu bukan bermaksud dia nak menyangkal apa yang Allah nak tentukan. Tidak. Tetapi sebenarnya dia bertanya kepada Allah itu kerana dia nak memastikan, benarkah yang kami para malaikat ini, kami menganggap, kami menyangka manusia ini adalah orang yang akan menumpah darah. Orang beginikah nak dilantik sebagai khalifah? Dia tanya. Lalu Allah kata, Allah lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Maksudnya Allah tahu yang kamu cakap tu manusia ni jenisnya jenis yang akan memberikan kerosakan di atas muka bumi. Tetapi aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Bila Allah jawab begitu, tuan-tuan, malaikat yang hebat, yang besar, bersayapnya banyak, ini pun akhirnya akur kepada perintah Allah. Menerima Adam sebagai khalifah yang pertama dilantik, diletakkan di atas muka bumi. Nak tunjukkan bahawa pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah bermaksud nak menyangkal ataupun orang katakan nak buat siasatan, tetapi sebenarnya untuk nak memastikan. Maka Allah tanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika mana kamu tinggalkan? Maka ada di kalangan malaikat ini, kata Nabi, mereka menjawab, kami tinggalkan mereka itu di waktu mereka sedang sembahyang. Jadi waktu kita sembahyang, dia naik beritahu, wahai Allah, aku naik jadi hamba engkau si Fulan ni, jamaah daripada Masjid Al-Barakah Kelang ni, aku tinggalkan mereka tengah semayang tadi. Alhamdulillah, berbahagialah. Tapi kalau dia naik beritahu, dia kata aku naik tadi, dia orang duk tidur lagi, selimut berikut macam udang kena bakar. Kenapa jadi macam tu? Sejuk wahai Allah, cuaca sejuk. Lepas tu dia pasang aircon lagi. Dah tahu sejuk, pasang aircon lagi. Allah ni tuan-tuan, Tuhan yang maha mengetahui, tapi Allah juga Tuhan yang maha pengampun. Kalau dia nak menzalimi hamba dia boleh turunkan balak ketika itu juga. Boleh berkecai rumah-rumah yang ada, tapi Allah tak buat sedemikian. Sebab itu Allah berikan kepada kita ni limpahan rahmatnya yang sangat luas. Macam saya sebutkan tadi bahawa kalau bulan Ramadan, kita berusaha nak dapatkan malam Lailatul Qadar. Nak dapatkan malam Lailatul Qadar, berebut kita cari, kadang-kadang tak ditemui.
Sebab tu saya kata Lailatul Qadar jangan dicari kerana dia milik Allah. Allah akan kurniakan kepada siapa yang dikehendaki. Yang penting bermula daripada 1 Ramadan sehinggalah kepada penghujung Ramadan, maka berpuasalah kita, beribadahlah kita dalam keadaan nak mencari redha Allah. Jangan beribadah kerana Ramadan. Ramadan makhluk. Ramadan itu bulan. Jangan kita beribadah kerana makhluk. Kenapa dulu hebat sangat? Sebab Ramadan, Ustaz. Sekarang ni Syawal tak payahlah sangat. Bermaksud kita beribadah itu kerana makhluk, bukan kerana Allah. Ini yang kita gagal. Nabi sebut kepada kita, tuan-tuan, saat Nabi anjurkan kepada kita solat sunat. Antara solat sunat yang penting, solat sunat ni banyak, sebab tu salah satunya solat sunat subuh tadilah. Subuh ni kalau kita sembahyang sunat subuh, ganjarannya tuan-tuan, kehebatan solat sunat subuh seperti mana seisi dunia. Segala yang ada dalam dunia ini, seisi yang ada dalam dunia ini, begitulah Allah beri kelebihan bagi orang yang solat sunat subuh. Bukan banyak pun 2 rakaat solat subuh. Sebab itu solat sunat subuh ni kadang-kadang kita boleh buat selepas solat subuh. Tu beza je sikit, tapi kena dengar lagi habis. Takut lagi bawa pergi cerita ke orang kata ni ajaran sesat pula. Sebab sekarang ni banyak ustaz-ustaz pun naik pening kepala. Saya yang dengar dia pun naik pening kepala. Keluar fatwa macam-macam. Tuan-tuan jangan raya hari Selasa. Tuan-tuan baru ni raya hari apa? Sebab ada ustaz tu kata jangan makcik-makcik kat belakang sana jangan raya hari Selasa. Jangan raya hari Isnin, raya hari Selasa. Dia suruh semua orang raya hari Selasa. Jangan raya hari Isnin makcik. Ni apalah punya ustaz. Ustaz dengan Nabi siapa lagi hebat? Sebab tu saya kata ustaz ni bukan lesen masuk syurga. Jangan ikut ustaz, jangan ikut tuan guru, ikut Nabi SAW, ikut Allah dan Rasul. Nabi sebut siapa yang selamat pada api neraka, orang yang ikut aku dan para sahabat. Sebab sahabat mengamalkan apa yang Nabi buat. Nabi sebut berpuasalah kamu apabila melihat anak bulan. Berhari rayalah kamu apabila melihat anak bulan. Andai kata anak bulan tidak kelihatan, kata baginda Nabi SAW, maka genapkanlah puasa kamu menjadi 30 hari. Kalau tak nampak anak bulan, puasa terus, bagi cukup 30 hari. Belum tengok anak bulan, ustaz dah beritahu dah. Makcik, makcik kat belakang sana ingat kan makcik? Dia cakap kat makcik, yang pakcik ke depan dia tak cakap. Padahal pakcik duduk ke depan dia, ni pakcik duduk ke depan dia, semua makcik sana dengar. Makcik ingat makcik ya, raya kita kali ni hari Selasa tau, jangan raya hari Isnin. Dia mengajar 5 hari sebelum tengok anak bulan. Macam saya main mengajar sini, lepas ni saya pergi tempat lain dah. Nak jumpa balik sini bila? Bulan depan lah. Dia pergi tempat tu, dia bagi ketahu makcik raya hari Selasa, makcik nak ahli falak bagi tahu. Jangan raya hari Isnin. Tuk raya hari Isnin. Dia nak cakap apa? Makcik sebelah tu pagi duduk relax, suami kata, "Yang keluarkan daging-daging semua. Beku tu, pergi bagi toskan, bagi dia lembut." "Kenapa bang?" "Besok raya." "Tak, hari Selasa bang." "Besok raya, dah umum dah penyimpan mohon besar raja-raja." "Bang, abang tu konduktor bas je bang. Jangan dah lebih-lebih sangat. Ustaz dah beritahu raya hari Selasa." Suami tekan lagi, "Bang, abang tu tukang kebun sekolah bang. Ustaz mengajar kat masjid kita malam tu. Ustaz, abang tak dengar ke?" Ustaz kata hari raya hari Selasa. Tuan-tuan nak ikut siapa? Dia duduk bergaduh itu, tak mau dengar cakap suami dia. Sebab ustaz kata hari Selasa. Padahal raya pada hari Isnin baru ni kerana anak bulan kelihatan. Mana? Di
Teluk Kemang. Saya tengok anak bulan di Bukit Malawati. Datuk Mufti semua tengok. Tapi kita takkan boleh buat keputusan melainkan seluruh negara sebulat keputusan. Teluk Kemang macam mana? Teluk Kemang kata nanti. Tempat lain kata semua seluruh negara daripada Perlis sampai ke Johor sampai Sabah Sarawak semua Labuan tidak kelihatan. Teluk Kemang kata nanti kami punya nanti. Tiba-tiba pap nampak anak bulan kelihatan. Seluruh negara akan berhari raya semata-mata kerana satu tempat cerapan anak bulan melihat kelihatannya anak bulan. Kalau tak nampak, baru boleh katakan anak bulan tidak kelihatan, maka hari raya jatuh pada hari Selasa. Tapi bila anak bulan kelihatan, kena raya. Siapa suruh? Nabi suruh. Engkau ustaz serban sebakul ke, jubah meleret ke, jangan diikut. Mufti tengok anak bulan sama dengan kita pun. Bila anak bulan kelihatan, oh anak bulan kelihatan, Datuk anak bulan kelihatan, dia pun datang letak mata tak sempat nak kena teropong pun, oh kelihatan, dia sign. Lepas Datuk Mufti sign endorsekan anak bulan kelihatan, contoh tuan-tuan ingat dia boleh telefon habis, okey raya besok. Dah, dia tak boleh buat announcement. Dia kena hantarkan semua itu kepada mana? Penyimpan muhur besar raja-raja. Sampai masuk tengok WhatsApp. Okey, raya pada hari Selasa, contohnya lah, raya pada hari Selasa. Tuan-tuan ingat isteri penyimpan muhur besar raja-raja boleh seronok ke dapur? Yahu, raya hari Selasa. Tak boleh. Tunggu sampai suami dia umum. Hari apa pun tunggu sampai dia umum. Mana tahu tiba-tiba suami dia kata dapat pula mesej baru, raya pada hari Isnin. Isteri belakang, mana boleh, tadi hari Selasa. Dia kena ikut pengumuman. Kerana pengumuman itu diletakkan tanggungjawabnya kepada pemerintah. Sama juga macam selalu saya bagi contoh, kalau orang masuk curi duit tabung masjid tuan-tuan. Kita berapa orang yang ada? 20 orang. Tengok hamba Allah tu curi. Tangkap main. Ni Ustaz Syukri ada pagi ni. Ustaz, kami 20 orang kami nampak dia curi jadi Ustaz. Memang kami lihat dengan mata sendiri. Saksi bukan 4 lagi Ustaz, tapi 20. Ni pisau sembelih kami ada simpan. Dan ni nak sembelih lembu. Tak berapa lama lagi Ustaz ambil dia. Potong tangan dia Ustaz. Kami nampak semua. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kerana hukum memotong tangan itu jatuh kepada pemerintah. Pemerintah yang kena buat, bukan saya, bukan tuan-tuan. Ada tugasan yang boleh dibuat oleh individu, ada tugasan yang kena dibuat oleh pemerintah. Jadi dalam bab ini kena hati-hati, sebab tu saya katakan kena berhati-hati dalam ucapan. Lebih-lebih lagi kita selaku orang agama, jangan sampai orang sesat, orang beramal salah disebabkan dengan kita. Baik, jadi kita nak sebutkan di sini bahawa ada satu hadis Nabi SAW yang mana mengajar kepada kita supaya kita banyak melakukan amalan-amalan yang kadang-kadang kita nampak biasa. Contohnya macam tadi saya sebutkan bahawa solat sunat sebelum subuh. Besar ganjaran dia, seperti mana ganjarannya, kelebihannya itu seperti mana seisi dunia, seisi yang ada ni. Apa yang ada dalam isi dunia ni, kelebihan begitulah, malah lebih daripada itu Allah beri kepada orang yang sembahyang sunat 2 rakaat subuh. Itu baru sembahyang sunat. Apatah lagi yang kita buat sebentar tadi, sembahyang fardu. Sudah pastilah lebih besar ganjarannya kepada orang yang menunaikan solat subuh. Maka jangan kita tinggalkan. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan apa yang kita sebutkan tadi, bila bulan Ramadan orang bekejar-kejar mencari malam Lailatul Qadar. Sedangkan kalau kita baca hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Kelebihan sembahyang sunat sesudah Isyak. Ni batu kadang-kadang kena bagilah ruang, ya. Lepas Isyak ni tak kisahlah, ya. Tak kisah sangat. Sebab apa? Lepas Isyak pandai-pandai empor lah nak sembahyang. Tapi di tempat saya ni tuan-tuan, kadang-kadang seksanya sembahyang sunat sebelum waktu.
Bagilah peluang jamaah tu semayang sunat sekejap. Ni tak. Dia semayang je 2 rakaat, pop dia pergi depan terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kawan semayang sunat tak habis lagi. Bagilah peluang sekejap. Orang tak nak semayang sunat tu. Subuh pun sama juga. Subuh ni kadang-kadang bila muazzin melaungkan azan, ramai tu tidur lagi. Bila orang tu bangun baru nak pergi basuh muka, ada setengah tak boleh, Ustaz, saya kena mandi dulu baru boleh. Kalau tidak, saya pergi baca ayat, berterlalu. Bagilah peluang sikit. Ini dah, waktu subuh ni sama juga dia buat macam waktu lain. Elok orang sampai je terus qomat. Tak sempat orang nak semayang sunat. Sedangkan pahala semayang sunat subuh ini tuan-tuan besar. Sebab itu kalau orang itu menjadikan amalan dia, tiap-tiap hari dia semayang sunat subuh, satu hari tiba-tiba dia tergelincir. Maksudnya apa? Dia terjaga lewat. Dengar-dengar orang dah azan dah, dia pun bingkah bangun cepat-cepat. Elok sampai di masjid, orang dah qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Dia nak tunggu apa lagi? Mau tak mau kena masuk sah. Semayang sama-sama dengan jamaah. Dia tak sempat nak semayang sunat subuh ni. Tapi dia tahu ganjaran tu besar dan tiap-tiap hari dia buat. Maka pada hari tersebut, lepas daripada dia beri salam semayang fardu subuh tadi, dia boleh semayang sunat subuh selepas daripada semayang subuh. Tapi hari tu je lah, jangan pula hari besok pun dia buat macam tu juga. Oh, tak acik ya. Tu kira yang tergelincir saya. Sebab nak tunjukkan kelebihan subuh. Berbalik kepada soal semayang sunat selepas isyak ni tuan-tuan. 4 rakaat semayang sunat selepas isyak. Apa ganjarannya? Nabi sebut orang yang semayang sunat selepas isyak ni sama seperti mana dia sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Kita duk cari susah nak jumpa Lailatul Qadar ni. Tapi Allah beri ganjaran pahala tu boleh kita dapat dengan cara kita lakukan sembahyang sunat selepas isyak. Daripada kita keluar isap rokok dekat luar, lebih baiklah sembahyanglah sunat sekejap. Bukan lama mana pun. Lepas tu jom Ustaz kita pergi minum kat kedai ke? Tak apalah, tapi sembahyang sunat dulu. Rugi kalau kita abaikan. Jadi pada pagi ini tuan-tuan saya nak sebutkan satu hadis yang disebut oleh baginda Nabi SAW untuk kita jadikan peringatan, pegangan sebelum kita meninggalkan majlis pada pagi ini. Ada satu hadis Nabi SAW di mana hadis ini diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Madani, yang juga dijelaskan kalau kita lihat di dalam kitab Al-Targhib wa Tarhib, juga dihuraikan hadis ini. Apa yang disebut di sini? Dia sebutkan sini satu hari kata sahabat Nabi, dia kata Rasulullah ketika mana kami duduk di satu tempat, itu tempat ramai-ramai, tempat orang-orang yang tak berapa kaya lah, orang miskin. Sufah ni tempat-tempat orang biasa-biasa je. Waktu itu Nabi sampai, lalu Nabi berdiri di hadapan kami, kata dia. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, semalam aku bermimpi. Mimpi Nabi dia tak macam mimpi kita. Kita mimpi macam-macam. Mimpi jumpa kajol lah, ya, jumpa dengan Madura Zizik segala-gala lah, ya. Bergolek-golek lah, main salji. Rupanya bergolek-golek, pam, jatuh. Ingatkan jatuh dalam lubang salji, rupanya jatuh katil. Mimpi rupanya. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi kata semalam aku bermimpi yang benar-benar menakjubkan. Aku dikepung oleh syaitan. Dia datang ketika itu, dan ketika mana dia datang itu adanya zikrullah kepada Allah, membuatkan syaitan tadi akhirnya lari jauh. Lalu aku juga melihat, dia kata ketika itu bila syaitan tu dah lari jauh, kata Nabi, aku melihat ada seorang lelaki dari kalangan umat aku ni dikelilingi oleh malaikat azab. Malaikat azab ni duk kira nak tarik lah. Nak tarik ke mana? Ke neraka. Tiba-tiba ketika malaikat itu sedang nak tarik dia, datang solat dia. Sembahyang yang dia buat hari-hari itu, sebab tu sembahyang ni kita kena
buat jangan tinggal, pesan kepada anak isteri jangan tinggal, dan solat biar kerana Allah, bukan kerana makhluk. Jangan, oh ini kena datang ni, hari ni tak datang tak boleh. Sekarang apa? Tuan Qadhi datang ni. Kalau hari-hari kita datang, datanglah tuan-tuan. Tapi kalau hari-hari tak pernah datang, tiba-tiba hari tu macam wajib sangat kena datang. Kenapa? Tuan Qadhi datang, Sultan datang. Tolong jangan buat ibadah kerana makhluk. Dia kata baginda Nabi, datang solat yang hari-hari dilakukan oleh lelaki tersebut, lalu selamatkan dia, tarik dia daripada malaikat azab. Nak menggambarkan kepada kita bahawa pentingnya solat jangan tinggal. Aku juga melihat, dia kata, seorang lelaki di kalangan umat aku, lidahnya keluar panjang, terjeler-jeler, keluar lidah. Sebab apa? Rasa haus, kepanasan. Setiap kali dia dekat dengan tempat nak minum air itu, dia dihalang, ditolak. Tapi tak lama kemudian dia kata datang puasa Ramadan, menyelamatkan dia, lalu diberikan air kepada dia. Rupanya puasa ini akan selamatkan kita daripada kehausan. Aku juga, kata baginda Nabi, melihat seorang lelaki daripada umat aku, di mana dia duduk dekat dengan para Nabi. Duduk dalam kelompok-kelompok yang orang katakan kelompok orang baik-baik lah, dia duduk. Makin dia nak dekat, seolah-olah macam tertolak, dia jauh balik. Makin nak dekat, seolah-olah tertolak, jauh balik. Tiba-tiba kata Nabi SAW, aku lihat datangnya kesucian. Apa kesucian? Datangnya kesucian yang dulu bila mana dia dalam keadaan berhadas, dia pergi ambil wudu. Bila dalam keadaan berhadas besar, dia pergi mandi janabah, dia pergi mandi wajib. Maka dengan kesucian tadi, rupa-rupanya datang, tarik tangan dia, dekatkan dengan kumpulan para nabi yang ada ketika itu. Nak tunjukkan bahawa suci itu perlu dalam kehidupan kita, dan kena pastikan anak isteri kita juga orang katakan beres dari segi itu. Kalau dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir, kitab dosa dan azab bagi orang yang melakukan dosa-dosa besar, disebut di sana bahawa tanggungjawab seorang suami adalah mendidik isterinya dan anak-anaknya, terutama di dalam bab berwudu dan bab solat serta perkara-perkara yang wajib, termasuklah mengajar mereka memahami tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nak tunjukkan penting tu ajar wudu, kerana ramai lagi anak-anak kita tak faham tentang wudu. Dan kita ringkaskan satu saja, saya sebut hadisnya panjang, saya sebut satu lagi peringatan, iaitu apa kata Nabi SAW, iaitu seorang yang tadi aku melihat, dia kata dia berada di atas titian siratul mustaqim, berada dalam keadaan gemetar, bergoyang-goyang. Jadi ketika itu tak ada apa yang dapat membantu dia, kerana waktu kita atas titian siratul mustaqim ni tuan-tuan, ada pengait yang akan kait kaki kita supaya jatuh kalau kita ni orang yang berdosa. Maka manusia ini, kata Nabi, aku melihat dia tergoyang-goyang, berada di atas titian siratul mustaqim, ya, seolah-olah angin sedang bertiup supaya dia jatuh. Dalam masa itu tiba-tiba datang prasangka baik, yang dulu dia hidup dulu banyak prasangka baik dia terhadap Allah, akhirnya prasangka baik itu datang bantu dia melepasi titian as-sirat. Jadi kita ni hidup ni tuan-tuan, kena pastikan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah datangkan musibah kepada kita, sangka baik. Allah datangkan kesakitan, sangka baik. Saya pun bukannya sihat juga, kadang-kadang sakit juga. Ustaz pun sakit, padahal kita dah bagi kuliah. Kalau kita dah anggap macam tu, aku bagi kuliah pada jalan Allah pun sakit, apa Allah ni? Maksudnya kita tak bersangka baik pada dia. Cuba kita bersangka baik. Kenapa aku sakit? Oh, Allah nak bagi rehat sikit. Ni kalau sakit Pak Imam, ya telefon, Ustaz datang kuliah tak? Tak datanglah Imam. Kenapa tak datang? Saja. Oi, Ustaz ni action pula. Suka-suka hati dia datang. Tapi kalau kita uzur, tak boleh datanglah Imam, sebab saya tak apa sihat. Kan kita dapat rehat waktu tu. Kalau tidak nak rehat saja, tak boleh. Yang kedua, bersangka baik. Allah beri kita sakit sebab
Allah nak gugurkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ustaz tak ada dosa kan? Ustaz kadang-kadang lagi banyak dosa. Lagi banyak dosa. Maka ustaz tu suruh orang bertaubatlah tuan-tuan. Bertaubatlah. Duk suruh orang dia tak bertaubat. Maka dengan Allah datangkan kesakitan pada diri kita, Allah menggugurkan dosa-dosa kita dan Allah tingkatkan tingkatan iman dan takwa pada diri kita. Jadi mudah-mudahan kita kena sering kali bersangka baik di atas apa yang Allah berikan kepada kita. Allah beri suami macam ni, isteri macam ni, bersangka baik. Allah beri anak-anak kita macam ni, kenapalah anak aku tak macam anak orang? Bersangka baik. Sangka baik macam mana? Sebab Allah beri anak kita tak macam orang ni, degil sikit. Sebab Allah nak tengok kesabaran kita. Allah nak lihat bagaimana ujian kita nak mendidik anak. Bersangka baik. Ini semuanya masalah Allah je, tak kena. Jadi mudah-mudahan dengan bersangka baik itu membawa kita kepada gerbang kejayaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam.